Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kisah yang terdahulu, saya telah menceritakan tentang keluarga Sumi telah menerima syarat Sumi tetap menjadi isteri kepada Asim untuk membolehkan Sumi dipulangkan ke pangkuan keluarganya. Dalam kata lain, mau tidak mahu keluarga Sumi terpaksa menerima syarat tersebut. Ini berarti setelah Sumi berada semula di rumahnya di alam dunia ini, tetapi dia tetap menjadi isteri kepada Asim, pemuda-pemuda tersebut. Memanglah kisah Sumi ataupun kisah Asip, saudara saya yang berkahwin dengan orang Bunan ini, terasa macam cerita dongeng, tetapi itulah kenyataannya. Pengalaman mereka berkahwin ataupun berinteraksi dengan alam Bunian dan orang Bunian. Sebenarnya waktu berkahwin dengan pemuda Bunian tersebut, usia Sumi baru sekitar 14 tahun. Kalau Sumi itu bersekolah, berarti Sumi masih berada di tingkatan 2. Tetapi Sumi memang tidak bersekolah waktu itu. Dan ketika Sumi dilarikan dan dikahwini oleh Asim itu, Sumi masih tinggal di Selandar Melaka kerana bapanya bertugas di pekan tersebut. Tetapi sekitar usia Sumi 25 tahun, keluarga Sumi berpindah ke kampung ibunya di sekitar Kampung Pernu di Melaka juga, iaitu mengikut keluarganya berpindah. Jadi waktu Sumi berpindah ke tempat baru di sekitar Kampung Pernu tersebut, hubungan Sumi dengan suami Buniannya itu masih kekal. Artinya status Sumi masih kekal sebagai isteri Asim. Kebanyakan orang kampung menganggap Sumi masih gadis. Memang patutlah mereka menganggap Sumi masih gadis dan belum berkahwin, kerana Sumi punya suami orang Bunian yang memang tidak nampak di mata mereka. Bahkan saya sendiri pun merupakan saudara Sumi, pun menganggap Sumi masih belum berkahwin ketika itu. Dan seingat saya, sewaktu saya dan Sumi berusia 15 tahun, saya pernah pergi ke rumah Sumi di Selandar. Ketika itu saya melihat biasa saja dan sama sekali tidak pernah menyangka Sumi ini sudah mempunyai suami, tetapi daripada orang Bunian. Bahkan ketika Sumi dan keluarganya berpindah ke sekitar Kampung Pernu sana pun, saya masih tidak tahu Sumi ini mempunyai suami orang Bunian. Di sekitar Kampung Pernu tempat tinggal Sumi yang baru itu, ada seorang jaka bernama Japa. Kita namakan Japa. Jaka bernama Japa ini sudah berusia sekitar 40 tahun tetapi masih belum berkahwin. Japa ini memang tidak ada kelebihan apa-apa dalam banyak perkara duniawi. Rupa pun biasa-biasa saja. Mungkin kerana tidak ada kelebihan apa-apa tersebut sehingga dia masih belum berkahwin walaupun usianya telah mencecah 40-an. Cuma ada satu kelebihan Japa ini, dia pandai ilmu gaib dan boleh mengubat orang sakit. Jadi hubungan Japa dengan keluarga Sumi memang baik. Mungkin kerana hubungan baik ini, maka sekitar 4 atau 5 tahun Sumi dan keluarganya tinggal di Kampung Pernu tersebut, maka Japa menyatakan hajatnya untuk menjadikan Sumi sebagai isteri. Waktu itu usia Sumi sudah sekitar 30 tahun. Waktu itu adik Sumi yang jauh lebih muda daripada Sumi telah berkahwin, manakala Sumi sebagai kakak yang ketika itu sudah berusia sekitar 30 tahun masih belum berkahwin lagi. Padahal orang tidak tahu Sumi sudah mempunyai suami di kalangan orang Bunian. Memang ketika itu orang menganggap Sumi tergolong sebagai gadis yang sudah berusia tetapi masih belum kahwin, sedangkan adiknya telah kahwin. Itu persoalannya kan. Jadi mungkin atas dasar ingin menolong keluarga Sumi, maka Japa ni menyatakan mahu melamar Sumi. Lagi pula Japa sendiri pun masih belum berkahwin dengan usianya yang telah melewati 40-an tersebut. Dan Japa ini mungkin ada perhitungan sendiri dalam keadaan Sumi yang belum berkahwin dalam usia yang sudah lebih ribu tahun tersebut. Tentunya Sumi dan keluarganya tidak mungkin menolak. Apalagi hubungan Japa dengan keluarga Sumi, khususnya dengan bapa Sumi, memang akrab. Tentunya bapa Sumi tidak keberatan kerana melihat anak gadisnya yang telah melewati usia 30 tahun tapi belum berkahwin. Sebab sekitar tahun 70-an dulu, gadis yang sudah mencapai usia 30 tahun jika belum berkahwin, maka dianggap sebagai andaretu. Padahal hakikatnya Sumi sebenarnya sudah berkahwin. Menurut Sumi, bapanya yang banyak bercerita tentang Sumi pada Japa. Mungkin setelah melihat Japa begitu bersungguh-sungguh untuk berkahwin dengan Sumi, anaknya, maka bapa Sumi merasa perlu menerangkan dan berceritalah pada Japa tersebut tentang keadaan Sumi yang sebenarnya. Dan mungkin salah satu yang diceritakan oleh bapa Sumi pada Japa adalah tentang status perkahwinan Sumi dengan Asim, pemuda orang Bunian tersebut. Tetapi rupanya Japa ini memang lebih banyak tahu tentang Asim, suami Buniannya itu.
kerana dia seorang dukun. Bahkan kata Sumi, Japa banyak menceritakan siapa Asim suami bunian Sumi itu yang sebenarnya. Menurut Japa, suami Sumi yang bernama Asim itu bukan jenis orang bunian yang baik, buruk perangai, kerana bapanya dari golongan jin. Cuma mak Asim saja yang merupakan orang bunian yang telah berkahwin dengan golongan jin, iaitu bapa Asim. Maka itu perangai Asim dikatakan jahat dan tidak seperti kebanyakan orang bunian yang lain. Mungkin Japa dapat melihat wujud Asim tersebut kerana dia merupakan seorang dukun yang mengetahui alam gaib. Dan setelah Japa menjelaskan siapa sebenarnya Asim suami bunian itu, maka waktu itu barulah Sumi tahu dan sadar kalau suami itu bapanya jin dan cuma ibunya saja orang bunian. Dan ketika itu kata Sumi barulah mindanya terbuka dan dapat menilai siapa Asim suami buniannya itu yang sebenarnya. Dan baru Sumi sedar tentang kejahatan Asim suami buniannya itu. Sebelum Japa bercerita hal tersebut, Sumi memang tidak pernah tahu tentang latar belakang Asim tersebut. Selama ini rupanya kata Japa, Sumi yang telah menjadi isteri kepada Asim sejak berusia 14 tahun itu sentiasa dalam pukauan Asim. Dalam keadaan yang terus terpukau itu, Sumi tidak pernah mempertikaikan kejahatan Asim suami itu. Jadi menurut Sumi, memang sepanjang dia menjadi isteri Asim itu, pemuda-pemuda tersebut, Asim tidak pernah memberikannya nafkah. Padahal dari segi hukum Islam, salah satu tanggungjawab Sumi adalah memberi nafkah pada isteri. Tetapi Sumi yang dalam keadaan terpukau ini memang tidak dapat menilai dan melihat watak Asim. Dalam kata lain, setelah Japa cuba mengubatinya dan telah memberitahu perangai yang sebenar Asim, suami buniannya, maka barulah Sumi ini seperti tersedar dan seperti mula merasakan suaminya itu memang tidak bertanggungjawab dan jahat. Jadi mungkin kerana setelah tahu perangai sebenar Asim tersebut, maka akhirnya Sumi bersetuju menerima pinangan Japa dan bersetuju untuk berkahwin dengan Japa. Dan di pihak Japa pula, mungkin setelah dia membuat keputusan untuk berkahwin dengan Sumi, maka berarti Japa sudah memikirkan baik buruk dan risiko tentang perkahwinannya dengan Sumi yang masih punya suami di alam bunian. Dan yang jelas, akhirnya Sumi telah membuat keputusan untuk meninggalkan suami buniannya dan bersetuju untuk berkahwin dengan Japa yang merupakan manusia biasa. Jadi jika anda suka dengan cerita yang saya sampaikan ini, tolong subscribe, like dan share kerana ianya adalah percuma. Di samping itu agar saya lebih bersemangat untuk mengorek dan menjungkil kisah-kisah misteri daripada orang-orang atau individu tertentu, insya-Allah. Kepada anda yang telah membaca cerita saya ini, sama ada anda telah subscribe atau tidak, maka semuanya saya ucapkan dan doakan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.